Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafadhal. An Abdurrahman bin Mahdi. Betul? Ada. Silakan. Ada apa? Syaibi ya. Panjang. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif wa syarihu rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumina wa ilmikum wa amin syafi'na khairan amin. Amin. Babu ma ja'a fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. حدثنا محمد بن بشار حدثنا وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حمام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك هل خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيئا في صنعيه ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خاطب بالحناء والكتم. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinai? Hal qadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala lam yablugh dhalik. Nabi tidak rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai kepada had untuk diinaikan kerana ubannya sikit saja. Innama kana syai'an fi sudghaih. Sedikit saja uban Nabi yang berada di sudghaih. Sudghaih di sini. Uban Nabi di sini sikit. Nanti ada dalam riwayat yang lain di sini. Jadi Nabi ada uban di sini, di sini dan sedikit di sini. Dan walakin Abu Bakr radhiyallahu taala anhu qadaba bil hinna'i wal katam. Tetapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berinai dengan hinna dan katam. Hinna inai, katam sejenis tumbuhan juga yang mana warnanya agak hitam. Dan ini menunjukkan bahawa Sayyidina Abu Bakar, walaupun Sayyidina Abu Bakar lebih muda daripada Rasulullah 3 tahun. Sayyidina Abu Bakar lebih muda 3 tahun daripada Sayyidina Rasul. Tapi beliau lebih banyak uban dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Terus kita baca syarah babu. Babu ma ja'a fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ay babu bayani ma warada fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-akhbari. وإنما أخره عن الترجل لأن الترجل عمل يقتدى به فيه بخلاف الشيب وقدم باب الشعر عليهما. نعم لأنهما من عوارض الشعر. أيوة. Jadi di sini wa innama akharahu 'an at-tarajjul. Kenapa al-Imam Imam Tirmizi mentakhirkan ataupun meletakkan bab syaib ini selepas daripada babu tarajjul? Sebab bab kenaan dengan menyisir rambut. Karena tarajjul amalun yuqtada fihi. Karena menyikat rambut adalah amal yang boleh kita ikuti. Berbeza dengan syaib, berbeza dengan uban. Uban tak boleh diikuti. Uban ni dia jadi. Mana boleh kita nak ikut. Dan qaddama bab asy-sya'ri atau alaihima, kenapa didahulukan bab rambut daripada bab syaib? Li'annahuma min awaridis sya'ri. Jadi didahulukan bab rambut sebelum daripada bab tarajjul dan bab syaib. Maksudnya rambut dulu, kan bab rambut dulu, kemudian baru bab sisir rambut, kemudian baru bab uban. Kerana bab rambut, sisir dan juga uban ini adalah min awaridis sya'ri. Dia yang mengikuti kepada sya'r saja, maksudnya sifat kepada benda tersebut. Jadi awarid asy-sya'r, jadi sisir rambut tadi kerana rambut asal, dan furuk bagi perkara tersebut adalah tarajjul dengan syaib, iaitu menyisir rambut dengan uban. Ini hikmah lah kenapa disusun macam tu. Maksudnya di sini masyayikh, ulama-ulama kita ini tidak susun kitab dengan sadfah. Maksudnya bukan saya saja susun macam tu, semuanya ada hikmah. Dan ini buat nau' minal qira'ah. Ini pun termasuk jenis bacaan yang dibaca oleh ulama ketika syarah. Jadi Imam Tirmizi tak sebut, tapi difikirkan oleh syarih, syurrah, para syarih, para pensyarah kepada kitab-kitab beliau, kitab para ulama ni, dia akan fikir kenapa imam ni buat macam ni, kenapa dia tak buat macam ni.
Apa hikmah dia buat macam ni? Seolah-olah dia masuk ke dalam otaknya penulis. Ini adalah tugasnya tukang syarah. Karena untuk bagi munasabah, dan yang mengarang ni bukan orang biasa. Mengarang ni ulama besar. Jadi sudah tentu yang mereka susun tadi penuh dengan hikmah dan juga susunan yang mendapat ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Syaibu. Wasyaibu ibidadu sya'ri musawwadi kama fil misbah. Jadi ibidad sya'ri al-musawwadi. Maksudnya rambut yang hitam jadi putih. Kama fi al-misbah wa yuqadhu min al-qamus annahu yutlaqu ala bayad sya'ri wa ala sya'ri al-abyad. Jadi diitlakkan juga dalam kamus kepada bayad sya'ri atau wa ala sya'ri al-abyad. Jadi diletakkan kepada putihnya rambut dan juga rambut yang putih. Putihnya rambut dan rambut yang putih. Tamam. Jadi bayadus sya'ri dengan sya'rul abyad, biasa dia macam mutlaqi al-ma' dengan ma'ul mutlaq. Apa beza mutlaqil ma' dengan ma'ul mutlaq? Mutlaqil ma' air umumnya. Mutlaqil ma' ni ma'. Ni air yang dalam cawan yang saya ni. Apa ni, ada lemon pun mak juga. Dan kemudian tu air dalam telaga, air kopi, semua mak. Dia panggil mutlaqul ma'. Tapi ma'ul mutlaq apa dia? Ma' mutlaq. Air yang khusus. Air yang tidak tahir, yang air yang tahur, yang tahur lah maksudnya, tahir mutahhir, yang suci dan menyucikan. Terus. Wa hadisuhu samaniyatun. Qauluhu, dan hadis dalam bab ni ada 8. Terus. Qauluhu Muhammad bin Bashar bitasydidi siqatun mubalaghatun. Qauluhu Abu Dawud ay at-Tayalisi. Sulaiman bin Dawud bin al-Jarud siqatun hafidhun farisiyul asli. Rawa an ibni Aunin wa Syu'bata wa anhu Bundar wa anhu Bundaru wal Kudaimi wastashhada bihi al-Bukhari qala asrudu 30,000 hadisin wala fakhra. Asrudu 30,000 hadisin. Asrud maksudnya sard, dibacakan hadis 30,000 hadis wala fakhr. Maksudnya dia boleh keluarkan hadis sard secara bacaan laju 30,000 hadis wala fakhr, kata dia, dan tanpa, bukan dengan tujuan berbangga. Maksudnya dia boleh untuk nak riwayatkan hadis sebanyak 30,000 dengan sard, dengan laju, tanpa tengok kepada kitab, sebanyak 30,000 hadis. Itu dia. Ini wastashhada bihi al-Bukhari, dan Imam Bukhari menjadikan hadisnya sebagai syahid. Istashhada bihi al-Bukhari itu bukan maksud dia istishhad, maksudnya dijadikan syuhada apa semua ni, tak. Dan hadisnya jadi syahid. Yang kita dah bincang sebelum ni, apa ta'rif syahid dengan apa ni, istishhad dengan mutaba'ah. Dari bincang sebelum ni. Kharraja lahu al-Bukhari fi tariqihi wa Muslim. Bahkan di dalam Sahih Bukhari ada disebutkan. Bukan tarikh saja, dalam Sahih Bukhari ta'liqan, dalam bentuk ta'liq. Yang kita dah sebut hadis mu'allaqat dalam Sahih Bukhari, kesemuanya sahih. Cuma Imam Bukhari tak masukkan dalam tu sanad. Kenapa? Karena tidak tidak kena dengan dia punya syarat dia. Tidak muwafaqah dengan syarat Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari syarat dia ketat dalam memilih hadis untuk diletakkan dalam sahih, dalam jami'. Karena syarat dia mesti luqi, mesti bertemu di antara rawi dengan rawi. Maksud setiap silsilah sanad tu mesti bertemu. Imam Bukhari bertemu dengan gurunya, gurunya bertemu dengan gurunya, gurunya bertemu dengan gurunya, gurunya bertemu dengan macam tu syaratnya. Jadi benda dia berat. Jadi sebab tu dia pilih hadis yang nak diletakkan di dalam kitab beliau. Jadi bila mana hadis tu tadi sahih juga, cuma tidak dengan syarat beliau. Maksudnya hadis ni mungkin tidak bertemu di antara guru dengan guru tadi, cuma sezaman. Dan yang riwayatkan tadi thiqah, antaranya lah. Maka diriwayatkan juga dalam Sahih Bukhari ta'liqan. Diletakkan dalam mu'allaq sebagai untuk apa? Untuk menguatkan bab. Tak menguatkan pun, kadang-kadang tak menguatkan sebab dia memang sahih. Dan juga Imam Bukhari nak beritahu, kata, walaupun aku tidak, ini bukan syaratnya aku dalam Sahih Bukhari, tetapi ianya sahih. Jadi dia tak letak sanad, dipanggil ta'liq, mu'allaqan. Terus qawluhu hammamun bitasydidi kawhabin wa kana yanbaghi an yaqula Ibnu Yahya. Ya hammam, di sini hammam kawahhab. Dia punya bacaan sama, hammam fa'al, wahhab fa'al juga. Kana yanbaghi an yaqula Ibnu Yahya.
Kenapa Imam Bajuri kata patutnya diletakkan dengan perkataan Ibnu Yahya di belakang, ihtirazan an Hammam bin Munabbih, untuk nak bezakan Hammam mana ni, Hammam bin Munabbih ke Hammam ibnu Yahya. Yang dimaksudkan sini adalah Hammam ibnu Yahya. Qala Abu Hatim, qala Abu Hatim siqatun fi hifdhihi syai'un. Fi hifdhihi syai'un maksudnya ada sedikit apa ni, dia panggil nau' min al-jarh. Jarh juga tapi sikit lah maksudnya. Dia thiqah, cuma ingatan dia ada sedikit katanya, yang maksudnya taklah kuat, tapi taklah sekuat orang yang kuat. Qala Abu Zur'ah la ba'sa bihi wa rubbama wahima qarraja lahu sittah wa kana ahadu ulama'il Basrah, salah seorang ulama Basrah. Terus an Qatadah, qawluhu an Qatadata bi fathil qafi ka sa'adata. Qatadah sa'adah cara baca dia. Qawluhu hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay hal ghayyara bayada ra'sihi wa lihiyatihi. Maksudnya hal qadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya hal ghayyara bayada ra'sihi wa lihiyatihi, yani adakah Nabi mengubah rambut putih Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada pada rambut dan juga yang ada pada janggut Nabi, yang ada kepada kepala dan juga janggut. Jadi bukan ditanya soalan ni adakah Nabi berinai dengan saya saja. Maksudnya dengan maksud Nabi mengubah uban yang ada pada rambut Nabi, itu maksud dia. Sebab kalau kata hal qadaba, dan tu difahami oleh Sayyidina Anas, kata lam yablugh dhalika, lam yablugh dhalik, maksudnya Nabi tak sampailah rambut Nabi putih sampai perlu kepada ditutup dengan khidab, maksudnya dengan apa ni, inai. Tu yang difahamnya. Jadi bukan soalan ini ditanya secara umum, maksudnya hal qadaba Rasulullah SAW, adakah Nabi berinai walaupun rambut tidak putih. Jangan zaman lah ni kan, ini suka nak warna rambut ni. Nah, jadi rambut tak ada hitam, tak ada putih apa pun, tapi saja nak berwarna rambut. Jadi di sini soalan dia bukan itu. Soalan dia ditanya tentang adakah Nabi menutupi inai di kepala Nabi SAW. Walau wanahu bil hinna'i wa nahwi, adakah Nabi mewarnakannya dengan hinna, dengan inai dan juga seumpamanya. Lianna al-khadba kal khidabi bi ma'na talwin asy-sya'ri bi humrata kama sayati. Jadi kerana khidab ini makna dia talwinus sya'ri bi humrah. yakni mewarnakan rambut dengan kemerah-merahan, dengan warna merah, masuk khidab. Kama sayati. Humrata ke humratin? Dia alamiah ke? Tak. Dia mamnu' min as-sarf. Tak. Humratin. Ya. Sebab dia bukan alamiah ta'nis. Ya. Dia sifah ya. Terus. Dia salah satu daripada asma' apa ni, mamnu' min as-sarf yang 9 kan? Tak. Tak. Qauluhu, ni HP Alfiah ini. HP Alfiah. Dia tanya. Tu pun baca silap. Keliru. Qauluhu qala lam yablugh dhalik, ay qala Anasun lam yablughin Nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta al-khidabi alladhi fi dhanni hal khadaba, ad-dhamiru fi yablugh raji'un lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lam yablugh dhalika, ay qala Anasun lam yablugh an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadd al-khidabi. Jadi Nabi tidak sampai rambutnya kepada had untuk maksudnya tahap sehingga perlu diinaikan rambut Nabi. Tolong siapa tolong angkat ni. Siapa nak call? Tahu sama dia. Nah. Tahu sama dia. Cakap tu. Baik. الذي في ضمن هل غضب فالضمير في يبلغ راجع للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يبلغ هو يعني صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi tak sampai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diinaikan. Tamam? Kama qalahu ba'd asy-syurrah wa huwa adh-dhahir. Wa ja'alahu ba'dhum raji'an lisy'ari al-mafhumi min as-siyaqi. Yani lam yablugh asy-sya'r. Maksud ada sebagian kata tidak sampai rambutnya tahap untuk diinaikan. Dan lagi satu lagi disebut raji' lin Nabi, tidak sampai Nabi perlu untuk diinaikan. Itu maksudnya.
wa ata bismil isyarah alladhi lil ba'id lam yablugh dhalika. Kenapa guna dhalika? Kenapa digunakan lil ba'id? Li yushira ila bu'di waqtil qida. Karena jauhnya waktu untuk nak diinaikan. Karena tidak perlu untuk pakai inai bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yushira ila bu'di waqtil qida. Terus قوله إنما كان شيئا في صدغيه أي إنما كان شيبه صلى الله عليه وسلم المفهوم من السياق شيئا قليلا وفي بعض النسخ شيبا بدل شيئا. Innama kana syaiban fi sudghih, ada riwayat gitu. Dan sebagian nuskhah ganti kepada syai'an fi sudghih bisadil muhmalah. Terus waqad yuqalu bisini tasniyatu sudghin bin dhammi wa huwa ma baina lihadhil 'aini ila asli al-udhuni wa yusamma asy-sya'ru alladhi tujanna. Jadi kadang-kadang waqad yuqalu bisin sudghih, bukan sudghih, sin. Dan kemudian sudghih ni apa dia? Tasniyatu sudgh bidham, dengan baca sudgh, sudghin. Tapi kalau Syekh Ali Saleh dia selalu baca kalau jenis tasniyatu sudgh belakang tanpa buah baris. Kenapa? Kerana dia nak cerita hak depan tu ke hak belakang. Selalu Syekh baca macam tu. Saya selalu dengar dia baca macam tu. Dia tak akan buah baris kat belakang. Dia tak baca tasniyatu sudghin, tak, tasniyatu sudgh. Itu kenapa sukun kan? Kerana nak baca hak depan tu, bukan nak baca hak belakang tu. Faham? Bidhammi wa huwa ma baina lihadhil aini ila asli al-udhun. Nah, bukan lahadh. Kita baca sebelum ni kan. Baina lahadhil aini ila asli al-udhun. Yang ni di antara lahadhil ain ni, lahadhil ain ni lahadh ila asli al-udhun di sini. Jadi ni dipanggil apa? Sudgh. Sini ke sini dipanggil sudgh ni. Yang kita duk pecik kepala kalau letih, sakit. Ya. Wa yusamma الشعر الذي تدل على هذا الموضع صدغا أيضا. Jadi rambut yang turun daripada situ pun dipanggil sudgh. Bukan hanya sudgh di sini tempat ni saja. Rambut ni pun dipanggil sudgh juga. Jadi sebab tu dia kata bait apa ni, innama kana syai'an fi sudghihi, maksudnya fi sya'ri alladhi yusamma bisudgh. Di rambut ni pun dipanggil sudgh. Terus ذكره في المصباح قال القسطلاني وهو المراد هنا. Jadi yang dimaksudkan sini apa dia? Rambut tersebut. Bukan tempat tu saja, rambut tu yang dimaksudkan. Terus وما ذكر في هذه الرواية من أن البياض لم يكن إلا في صدغيه مغاير لما في البخاري من أن البياض كان في أنفقته صلى الله عليه وسلم وهي ما بين الذقن والشفتين. Jadi dalam riwayat Sahih Bukhari disebut kata tempat apa ni bayat ataupun putih uban pada Nabi SAW itu fi anfaqatih. Anfaqah sini. Ni anfaqah, bulu anfaqah. Ni makruh buang ni. Kalau orang ada anfaqah jangan buang. Yang duk pi cukup makruh hukum ni. Kerana di sini kata ulama tempat duduknya malaikat yang menulis amal. Raqib dan Atid antara tempat dia duduk di sini. Ataupun dia akan duduk di geraham. Ataupun dia akan duduk di bahu. Sebagainya. Ternyata kalau macam tu kita buang bagi dia tak duduk je, dia tak ditulis. Oh, dia ingat malaikat apa ni, kalau malaikat kalau kita buang ni pertama buang gigi geraham, jadi malaikat pun jadi cempar lah. Tak ada apa. Dia kalau tulis dia tulis ya. Dia tak ingat heran sangat nak duduk tu. Tu ya. Min anna al-bayada kana fi anfaqati wa hiya ma baina adh-dhaqan wash-shafah. Dhaqan macam ni, dhaqan ni syafah. Jadi inilah anfaqah dipanggil. Wala'alla al-hasr fi hadhihi riwayati idafiyun fala yunafi ma fi al-Bukhari. Jadi hasra fi hadhihi riwayah idafiyun. Ini hasrul idafi. Maksudnya innama kana syai'an fi sudghaihi. Sebab dia guna innama. Sebab tu yang disebut hasrun. Soalnya macam ni hasrun ni hasrul idafi sahaja. Bukan hasru al-haqiqi. Tamam? Contohnya apa ni, innamal a'malu binniyat. Hasrul haqiqi, itu hasrul haqiqi. Sungguh-sungguhnya amal tadi hanya dikira dengan niat. Maksudnya amal itu dikira dengan niat. Tapi di sini hasrul idafi. Jadi maksudnya tak dinafikan dengan riwayat pada Bukhari. Maksudnya di sini pun ada, di sini pun ada juga. Walaupun digunakan perkataan innama tadi.
Jadi faham hasru tadi di mana? Hasru tu daripada innama tu. Terus. Amma وأما قول الحافظ ابن حجر ووجه الجمع ما lepas tu kitab para ulama kita ni dia ada istilah. Nah, istilah-istilah ni kalau ni kadang saya tak syarah pun dia tak tersebut. Kenapa disebutkan innama, dan innama tu hasr, dan hasr tadi hasr idafi. Dia tak sebut gitu. Dia terus sebut wala'alla al-hasra fi hadhihi riwayah idafi. Kalau kita tak mengaji, kita nak tahu mana hasr tadi itu innama. Nah, jadi kena tahu istilah dulu lah sebelum tu. Amma qawlu hafiz وأما قول الحافظ ابن حجر ووجه الجمع ما في مسلم عن أنس كان في لحيته صلى الله عليه وسلم شعرات بيض. Naam, sya'ratun baydun. Jadi dalam riwayat Imam Muslim kata Imam Ibnu Hajar, kana fi lihyatihi sallallahu alaihi wasallam sya'ratun baydun. Ada rambut yang warnanya putih. Nah, lam yura fi syaibi illa qalil. Tak dilihat padanya uban melainkan sedikit saja. Walau syi'tu an a'udda shamatatin kunna fi ra'sihi la fa'altu. Walam yaghdab. Nah, innama kana al-bayadu fi anfaqatihi wa fi sudghaini wa fi ar-ra'si nubadhun mutafarriqah. Intaha. Jadi kalau kata dia walau syi'tu an a'udda shamatatin kunna fi ra'sihi, jadi kalau aku nak kirakan dengan uban tadi di rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku boleh kira. Dan Nabi tidak beruban, tidak menginaikan, dan sesungguhnya innama kana al-bayadu fi anfaqatihi wa fi sudghaini wa fi ra'si. Ya, di sini digunakan innama kana al-bayadu fi anfaqatihi. Digunakan innama juga hasru. Maksud dia kata sesungguhnya yang uban pada kepala Nabi tadi, yang ada pada Nabi fi anfaqatihi, di sini ada, wa fi sudghain, disebut terus dalam riwayat Sayyidina Al-Imam Muslim radhiyallahu anhu. Nampak? Sebut terus fi sudghain wa fi ra'si, di kepala pun ada juga, di rambut. Yang ini disebut kata di mana? Di sini. Di mafriq dipanggil. Nah. Di aqiqah. Nah, di aqiqah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tafarriqa intaha. Lam terus lam yadhhar minhu wajhul jam'i kama qalahu al-Qustullani wa qawluhu wa lam yakhda qalahu bihasab ilmihi lamma yaji'u fi babil khidabi. Naam, dia kata lam yaghdab tadi ni bihasabi ilmi. Jadi dia tak tipu. Dia kata setakat yang dia tahu, Nabi tidak berinai, tak memerlukan untuk inai. Dia akan sampai pada bab berkenaan dengan khidab. Adakah Nabi berinai ataupun tidak? Nabi pernah pakai tak? Dari riwayat kata Nabi pernah pakai tapi untuk libayanil jawaz, untuk menunjukkan kata harus berinai. Yang kuatnya Nabi tidak berinai, ikut pandangan Imam Bukhari. Kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah, tu syarahkan tentang masalah ni, saya kata yang kuatnya Nabi tidak berinai. Nah, baik tuan Imam Tirmizi masukkan di sini, maksudnya Imam Tirmizi dia ada pandangan dia sendiri. Dia ada pandangan, maksudnya Nabi mungkin berinai untuk menunjukkan jawaz, untuk menunjukkan harus berinai. Walaupun tak banyak rambut kita ni ada uban. Faham tak? Jadi ini masalah kepada orang yang inilah, bagi solusi kepada orang yang mewarnakan rambut dia. Apa hukum mewarnakan rambut? Warnakan rambut dengan oranye, merah apa semua ni. Asal hukum harus. Hatta bukan dengan inai sekalipun. Asal hukum harus. Hatta kalaupun dengan dye. Tapi tengok balik bahan dia lah. Itu bab lain lah. Bahan dia elok tak elok, apa tu menghalang air sampai ke rambut dan sebagainya. Jadi tu ketika nak wuduk, itu bab lain lah. Cuma kita sekarang ni asal hukum dia boleh tak? Boleh. Cuma lihat balik kepada uruf tempat tersebut. Kalau biasanya rambut yang dibuat macam tu pada orang-orang yang ahli fasik, maka dielakkan. Ana man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang sama dengan mereka, tasyabbuh dengan golongan fasik, maka dia masuk di kalangan fusaq. Walaupun dia pakai tu dia orang soleh pun, kalau dia pakai, jadi orang kata dia orang fasik lagi. Balik kampung rambut merah. Kok mana ni kan? Tu jadi tok guru. Lain kalau dia rambut putih betul buh inai, tu lain orang tahu kata ni inai. Tapi kalau buh rambut dia hitam elok, buh merah, buh hijau lagi sekarang, hijau kuning, sebab dia orang Kedah. Nah, jadi macam mana hukum dia? Ya, asal hukum harus, tapi disebabkan kerana ni adalah simah ataupun alamat kepada orang-orang fasik. Dan orang fasik yang duk pakai macam tu selalunya, duk buat benda pelik-pelik ni. Rambut sebuah dengan ekor kuda kan, ekor musang. Nampak Ustaz warna biru sikit, ni lagi warna kuning kat belakang, lepas tu warna merah pula lagi ni. Dia pelik-pelik kan. Baik, kalau perempuan macam mana perempuan? Perempuan dia pakai tudung. Orang perempuan macam mana? Dia pakai tudung. Dari perempuan hukumnya harus.
Kerana dia pakai tudung. Kalau dia tak pakai tudung, dia bukan masalah rambut warna tu. Masalah tak pakai tudung tu. Faham? Saya tengok rambut warna tu. Jadi kalau suami dia suruh dia rambutkan dan warnakan rambut, dan suami dia kata, ish, teringin nak tengok rambut hijau kuning, kata. Jadi bini dia pun balik pergi buh rambut hijau kuning. Beda kat tu laki dia pun nampak tak apa nak center elok. Rambut bini elok-elok dia suruh hijau kuning. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Asal hukumnya harus. Jika ahli fasik tak, kerana dia tutup dan dia buat untuk suami dia. Dan sekarang masih lagi hukumnya harus. Dia bukan jalan keluar rumah sambil duduk sidai kain ke pakai rambut hijau kuning tu, tak. Keluar rumah ni. Baik. Tu dia kata kalau pergi ke Saudi lagi zakat. Isteri masyayikh ni rambut masya-Allah. Dia pergi duduk dengan isteri masyayikh. Orang-orang Arab kalau dia duduk sama-sama perempuan, depa biasa dah. Depa tak ada duduk pakai purdah ke, duduk pakai tudung elok, pasal tak, depa pakai biasa. Kadang kalau pakai baju seksi, pakai baju seksi tu duduk sama-sama perempuan. Tapi kalau nak keluar, jubah hitam sampai ke bawah. Duduk dalam rumah sekali dengan kawan-kawan yang hak Melayu. Hak yang perempuan pakai seluar jean ketat, pakai baju ketat, rambut merah serupa dengan ni, ekor musang. Kalau tengok tu, kalau kata orang pergi tengok waktu tu, orang kata ni Mat Saleh mana kan? Orang tu bini masyayikh. Bini tok guru. Biasa, kerana tu dia buat untuk suami dia. Cuma dia duduk dengan kawan dia, dengan sama-sama orang perempuan, tak ada masalah. Kecuali dengan orang kafir, dengan perempuan kafirah, itu yang kena jaga aurat. Aurat dengan perempuan kafirah kena jaga, kerana tidak selamat daripada diceritakan kepada orang. Ada masalah berlaku macam di universiti di Malaysia ni. Orang duk tanya isu macam mana kami nak duduk dengan bilik orang tu bukan Islam. Takkan nak pakai nak tidur pakai tudung. Takkan kerja nak kena pakai sarung tangan. Susahlah ustaz, dia kata. Jadi kita pun kata kalau boleh pindah bilik lain, tukar dengan orang yang Islam lebih baiklah. Kan? Tapi kalau tak boleh nak pindah, nak buat macam mana? Guna pandangan dalam mazhab Hanbali kata ulama. Boleh untuk buka aurat yang tidak mughalladhah. Mana aurat kerja. Dia panggil saubul mihnah. Saubul mihnah ni maksud dia kita boleh pakai baju cakap dengan pendek macam ni. Jangan seksi lah dalam bilik. Pakai macam biasa. Jangan pakai seluar pendek. Kena pakai seluar panjang. Kena pakai kain yang panjang. Kena duduk dengan orang perempuan. Hatta duduk dengan orang perempuan yang biasa pun tak boleh pakai seluar pendek. Sama-sama perempuan. Tengok pakai seluar hak amoy. Seluar jean tu punya, dia teringin nak pakai seluar tu. Tapi dah kawan tak boleh nak pakai, dia kata. Nak keluar tak boleh, pakailah bilik rumah. Kita duduk dalam rumah seorang-seorang tak pakai benda tu kan. Jadi kena jagalah. Tapi kalau dia nak pakai, masalah dia. Kalau duduk seorang-seorang dia lah. Cuma kalau duduk dengan orang perempuan yang bukan Islam, kena jaga. Yang tak boleh tunjuknya aurat dia yang lebih daripada saubul mihnah. Lepas tu cuba tengok orang Melayu kita. Dalam bab berkenaan saubul mihnah ni, ramai yang kadang kurang faham. Saubul mihnah ni. Saubul mihnah ni daripada baju pakaian buat kerja. Baju buat kerja ni macam mana? Orang Kedah itu dia ada baju Kedah. Pasal? Orang Melayu kita dia ada baju Kedah. Baju Kedah ni, kan baju dia lengan sampai kat sini. Dia tak perempuan kan, lengan sampai kat sini. Baik apa hukum pakai baju ni lengan ni? Dia dalam rumah. Bukan keluar pergi kedai. Duduk dalam rumah dia pakai baju macam ni. Lepas tu orang main rumah. Orang main rumah daripada waktu tersebut. Adakah orang Melayu kita lu tak ikut syariat kena buat baju macam ni? Tak, dia ikut syariat. Ni syariat. Melayu kita ni syariat elok dah sebenarnya. Baju Kedah tu baju syariat lah tu. Kerana tu baju kerja dia kat rumah. Kalau kat rumah nak kena pakai sampai sarung sampai sini, pakai dengan lengan baju, dengan buh dengan sarung pula kat tengah ni. Jenuh dia nak basuh pinggan payah, nak buat kerja rumah payah apa semua kali. Sebab tu dibenarkan mereka pakai baju setakat ni sampai kat sini. Nampak lengan ni ketika mana buat kerja dalam rumah. Walaupun dilihat oleh ajnabi. Kerana ni kerja rumah depa. Ini disebut. Baik stokin nak kena pakai dalam rumah, tak, kerana saubul mihnah. Yang perlu sekarang ni keluar rumah, itu kena pakai. Dan jangan pakai bagi nampak lengan ni. Tapi dalam rumah kalau nak buat kerja tidak ada masalah. Tudung kena pakai lah. Cuma masalah ni yang bahagian yang dibolehkan. Itu mazhab kita Syafi'i lah. Kalau mazhab Hanafi lagi kan ni jambu di depan. Yang ni dimaafkan. Lepas tu kalau perasan orang-orang India, Pakistan, kalau dia pakai tudung,
Dia pakai buh selendang tu, lepas tu keluar naik jambui. Tapi bukan keluar jambui terus. Kan? Dia ada keluar sikit kan, tak? Pasal tak orang-orang India kan, tua-tua, perempuan muda pun pakai macam tu. Pakai tu nampak sini sikit. Dimaafkan bagi dia. Di bahagian ni dimaafkan. Jadi jangan kita pergi kata ini apa dia ni ahli fasik. Ni apa ni tawah tak sah. Dah daripada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi boleh buat tu. Malah tak boleh pakai, tak payah pakai sokin pun tak boleh. Mazhab Hanafi sokin tidak wajib. Kaki tidak aurat. Bagi dia. Tapi masalah kat kita waktu tawaf, dia pijak kaki kita jam. Kita yang batal dia tak apa. Ha? Dia tak ada masalah. Kita yang teruk nak kena parti kaki dia. Takut lagi maklum-maklum tu. Kan pijak maklum tak tua dah. Pijak pi 4 kali pun. Kan tak ada apa. Ai mana boleh. Kan kata ulama apa dia, kaedah apa dia? Ha? Di kulli saqit multaqatatuh. Setiap yang gugur ni ada orang kutip, faham? Benda gugur ni ada orang kutip tu kaedah. Yalah kita tak berkenan kat orang tua tu, orang tua berkenan kat dia. Ha? Sama-sama tua berkenan. Tapi tak sentuh kak. Mungkin ijam ke dia berkenan kat orang tua mana kira. Tengok orang tua nampak lagi dia karan. Tengok muda-muda dia tak tahu. Ada orang jenis tu kan. Dia punya orang panggil apa, keinginan dia kat orang tua. Buat macam mana? Di kulli saqitin, kan? Kulli saqit multaqatatuh. Tu dia punya apa dah? Kaedah. Setiap yang gugur ada yang nak kutip. Tu saya tanya soalan kat Syekh. Syekh, macam mana orang tua salam dengan kita? Dia tak ada nafsu dah, kita pun tak ada nafsu kat dia. Monopos dah. Dia dah monopos, gigi pun tak ada dah. Cakap pun ni lah. Dia kata cucu salam lah. Ya, cucu salam lah. Baik, kita boleh tak kita salam dengan dia? Mana dia tu umur 90 dah. Tak ada nafsu. Kita pun tak ada nafsu dah tengok dia. Centuk kita ya. Dan dia pun tak ada nafsu kat kita. Macam mana hukum dia? Batal dah wuduk kita. Syekh kata apa? Likulli saqitin multaqatatuh. Buat ulang hati dalil dia. Kaedah tu sikit pendek. Setiap yang gugur ada yang nak kutip. Kamu tak ada nafsu kat dia dan dia tak ada nafsu kat kamu. Tapi kalau umur 90 macam dia kau tengok dia karan. Kawan tu umur 90 kau. Tok Wan kita umur 90 tengok hak maklum umur 90 dia tahu macam umur 19 kau. Dia tanya tu. Kulli saqit multaqatatuh. Faham kaedah tu insya-Allah kita faham. Salam dengan orang tua akan batal wuduk, orang tua salam kita pun batal wuduk. Kenapa? Karena di kulli saqit multaqatatuh. Tu kaedah. Baik terus. Qauluhu walakin Abu Bakr khadaba bil hanna'i wal katami. Bil hinna. Bil hinna'i wal katami. Wajhul istidraki munasabatuhu lahu sallallahu alaihi wasallam wa qurbuhu minhu sinnan. Tengok. Walakin wajhul istidrak. Lakin tu huruf istidrak. Baik, kenapa tiba-tiba dia cerita tentang Sayyidina Abu Bakar? Munasabatuhu lahu sallallahu alaihi wasallam. Wa qurbuhu minhu sinna. Karena disebutkan Sayyidina Abu Bakar kerana beliau umurnya dekat-dekat sama dengan Rasulullah. Dia beza dengan Nabi 3 tahun. Jadi Sayyidina Nabi tidak ada uban banyak. Sayyidina Abu Bakar dah beruban penuh dari kepala. Bukti kata Nabi tidak makan tua. Nabi ni awet muda. Tak nak jadikan segak comel. Wal hinna. Terus wal hinna'u bi kasril muhmalati wa tashdidin nun ka qissa wal katamu bi fathatain. Wa Abu Ubaidah yushaddidu al-muthannat al-fawqiyah. Ada baca katam. Abu Ubaidah baca dengan yushaddidu al-muthannat al-fawqiyah. Katam dia panggil. Hinna wal katam. Boleh katam wal katam. Benda-dua boleh. Nabtun fihi humrah. Jadi jenis tumbuhan yang ada sikit warna-warna merah. Terus Yakhlutu bil wasmah. Yukhlatu. Yukhlat. Bil wasmati. Wasmah ni maksudnya apa dia? Wasmah ni digunakan untuk kita nak orang panggil apa? Ni buat apa ni? Tatu. Kan? Dia campur dengan bahan tu lah. Campur dengan bahan tersebut wa yuqtadabu bihi li ajli sawad. Dan diletakkan dengan katam ni untuk bagi jadi hitam. Tak ada minta maaf, wasmah bukan dia. Wasmah minta maaf. Waktu apa ni, kalau kata orang panggil apa? Kalau kata tatu apa dia bahasa Arab? Wasmah. Wasimah. Washimah kan? Wal washimat wal mustawshimat kan? Washim. Ini wasam, minta maaf saya silap. Ni dia nabtun yuqtadabu bi waraqihi. Wasmah ni tumbuhan yang mana kita berkhidab dengan dia ataupun kita menginaikan dia dengan daun dia.
Dia macam inai lah ni. Semua ni macam inai, macam hinna lah. Tahu? Jadi hinna lebih kepada merah, katam lebih kepada hitam. Cuma kita tak boleh warna hitam. Mazhab kita Syafi'i dan kuat tidak boleh warna hitam. Tapi kalau gabung hitam dengan merah dan menang ke merah, maka dia tidak ada masalah. Tahu? Terus washabbihu wa yushbihu ويشبه كما في النهاية أن يكون معنى الحديث أنه خضب بكل منهما منفردا عن الآخر. Jadi kalau kita faham dari segi hadis, maksudnya Sayyidina Abu Bakar memakai inai dengan salah satu, ataupun infirad, kadang dia pakai dengan hinna, dengan inai, kadang-kadang dia pakai dengan katam. Kadang merah, kadang jadi hitam. Lianna al-khidaba بهما معا يجعل الشعر أسود يجعل الشعر أسود يجعل لأن القضاب بهما معا يجعل الشعر أسود. Maksudnya akan menjadikan rambut kita jadi hitam. Ya. Sebetulnya aswada ni. Aswada. Ya. Dia maf'ul juga ni. Maf'ul tsani kan. Yuj'alu asy-sya'ru aswada. Ya. Jadi dia jadi rambut akan jadi warna hitam. Kalau dicampur dua-dua jadi warna hitam, sebab hitam dia menang. Hitam kalau campur dengan warna apa pun dia akan menang hitam. Waqad sahha an-nahyu 'anis sawadi, dan sahih hadis yang menunjukkan bahawa larangan memakai warna yang warna hitam untuk menutup uban kita. Jadi di sini maksudnya fal muradu di sini annahu qadaba bil hinna'i taratan wa bil katami taratan. Jadi kadang-kadang Sayyidina Abu Bakar memakai inai dengan hinna dan kadang-kadang memakai dengan katam. Lakin qala al-Qustulani al-katamu sirfu yujibu sawadan ma'ilan ila al-humrah. Jadi kata Imam Qustulani al-katamu sirf, jadi katam yang tak dicampur dengan sesuatu yang lain, dia akan jadi warna hitam yang hampir kepada merah. Dia bukan hitam pekat, hitam yang hampir kepada merah. Manakala hinna as-sirf, sirf maksudnya hinna yang tidak dicampur dengan sesuatu, inai yang tak campur dengan sesuatu, yujibul humrah, dia akan pergi ke merah. Jadi warna katam ni dia bukan hitam betul, hitam ke merah. Fasti'maluhuma ma'an yujibu baina as-sawadi wal humrah. Jadi kalau digunakan kedua-dua campuran, maka dia akan jadi warna hitam ke merah-merahan. Itu yang saya sebut tadi mula-mula. Faham? Intaha wa alaihi fala mani'a min al-qidab bihima ma'an. Jadi kalau dengan pandangan ini, kata Imam Bajuri, tidaklah menjadi masalah untuk kita memakai inai dengan warna yang dicampurkan katam dengan hinna. Jadi kalau kata sebab dia warna hitam bukan hitam pekat, hitam yang nak ke merah. Warna hitam tak boleh kerana dikira gharar, dikira menipu. Dikira menipu waktu ketika sebut. Kecuali nak pergi perang je. Perang boleh. Zaman lalu tak boleh dah. Perang kat mana kan? Rambut duk hitam melok, puh warna hitam. Rambut duk putih dah, buh warna hitam. Dia nampak macam muda terus. Itu tak boleh. Qauluhu. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Ishaq bin Mansur. Ada ulama bincang masalah pakai, ada orang dah kita rambut putih nak buh inai. Sebab makruh kita cabut inai. Cabut inai, ada cabut uban. Makruh. Baik ada orang pula rambut duk hitam nak pergi warna putih. Ada juga. Apa hukum dia pula? Rambut hitam, dia pergi buh warna putih. Sebab nak bagi nampak macam uban. Nah, dia buh sini sikit, dia buh sini. Dia tak buh semua, dia buh sini sikit, nak bagi nampak ada uban yang dia warnakan rambut tersebut. Hukumnya makruh. Makruh kalau kata niat dia adalah untuk nak tunjuk kata ada azamah. Ada orang kadang dia buat macam tu nak bagi nampak segak. Dia buh sikit warna putih kat sini, dia buh sikit warna putih kat sini. Buat macam Nabi ya. Ada rambut sini putih sikit ni, putih sini sikit, putih sini. Oi, segak. Nampak apa ni gah. Lepas tu kata Syekh Yusri sebut kata as-sawadu jamalun wal bayadu jalalun. Sawad hitam, yang hitam itu adalah jamal, hitam itu cantik, putih pula jalal, nampak agung, gah kalau ada rambut putih ni. Terus qauluhu. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق
عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. Tidaklah aku mengira, kata Sayyidina Anas, di rambut dan di janggut Nabi melainkan 14 uban sahaja warna putih. 14 uban sahaja. Terus. قوله إسحاق بن منصور أي ابن بهرام. Bahram boleh, Bihram pun boleh. فتح الموحدة على المشهور وبكسرها عند النووي. Abu Ya'qub kharaja lahu sittatu. Jadi Abu Ishaq bin Mansur, dia punya kunyah dia Abu Ya'qub. Ibnu Bahram, itu yang kuatnya, yang masyhur Ibnu Bahram. Imam Nawawi baca dengan kasrah Ibnu Bihram. Boleh dua-dua tak apa. Qauluhu wa Yahya bin Musa siqatun. Rawa an Ibni Uyainata wa Waqi'in wa anhu al-Hakim at-Tirmizi wa ghairuh wa kharaja lahu al-Bukhari. Jadi rawa an Abi Ibni Uyainah wa Waqi'. Maksud dia meriwayatkan daripada Ibnu Uyainah dan Imam Waqi'. Wa anhu al-Hakim at-Tirmizi wa ghairuh. Maksudnya beliau juga mengambil dari yang mengambil pula daripada beliau Hakim at-Tirmizi. Imam Hakim Tirmizi meriwayatkan daripada beliau. Bukan Imam Tirmizi lah, Hakim Tirmizi. Tirmizi orang lain, sufi. Qarraja lahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa An-Nasa'i. Qauluhu Abdul Razzaq ibn Hammam bitasydid al-mim kharaja lahu sittah. Bitasydid al-mim. Hammam tadi kan? Hammam ni Ibnu Hammam. Terus. Wa qawluhu an Ma'mar ay ibn Rashid ka Mash'ar. Ma'mar Mash'ar. Baca dia. An Sabitin. Wa qawluhu an Sabitin ay Al-Bunani. Al-Bunani. Sabit Al-Bunani yang kita cerita semalam. Yang menantu Sayyidina Anas bin Malik. Yang wafat ketika meninggal dia tu dalam maqam dia bangkit semayang balik. Ni karamat dia. Karamat Sayyidina Sabit Al-Bunani. Terus. Qawluhu illa 14 sya'ratan bayda'a bi fathil juz'aini 'ala at-tarkibi. 14 fathil juz'aini 'ala at-tarkib. Fathil dipanggil mabni 'ala fathil juz'ain dipanggil. 14. ولا ينافيه رواية ابن عمر الآتية إنما كان شيبه نحوا من 20. Jadi riwayat yang kata 14 rambut ni uban ini tidaklah menafikan ataupun bercanggah dengan riwayat yang daripada Sayyidina Abdullah bin Umar yang kata rambut uban Nabi adalah 20 helai, lebih kurang 20 helai. لأن ال14 يصدق عليها نحو 20 أو نحو 20 atau yusdaqu 'alaiha nahwal 20. Nahwul 20. Maksudnya dikira sekali. Dalam 20 termasuk dalamnya 14. Maka dikira sekali. Macam hadis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Betul riwayat yang lain, salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 25 darajah. Kan 25 darajah. Dan 5 hadis 25, hadis 27. Maka ulama kata yang 25 tu masuk dan 27. Baik. Baik, likauniha aktsara min nisfiha. Na'am yunafihi riwayatul Baihaqi an Anas ma shanahu Allah bisyaibi ma kana fi ra'sihi wa lihyatihi illa 17 aw 18 شعرة بيضاء وجمع بينهما باختلاف الأزمان وبأن الأول إخبار عن عده والثاني إخبار عن الواقع وهو لم يعد إلا 14 وهو في الواقع 17 أو 7. Baik, sini ada sikit saya sebut sini dia kata apa? Dia kata riwayat ni dengan riwayat yang kata 20 lain ni tidak bercanggah. Kenapa? Lianna al-14 يصدقوا لنا bukan يصدقوا عليها نحو 20 لكونها أكثر من نصفها. Kerana 14 ni lebih banyak daripada setengah yang 20. Lebih banyak daripada setengah 20. Setengah 20 10. Kan? Tapi dia lebih banyak daripada tu, iaitu 14. Maka katanya boleh. Kerana dia termasuk dalam tu. Dia tak sebutlah termasuk dalam tu. Tapi yang kedua ni jadi na'am ni istidrak lah. Lakin yunafihi riwayatu al-Baihaqi
An Anasin ma syanahu Allahu bisyaibi. Allah Taala tidak menghinakan Rasulullah dengan uban. Ma kana fi ra'sihi wa lihyatihi illa 17 atau 18 sya'ratan bayda. Nah, dia kata yang ni menafikan. Kenapa? Kenapa? Dia kata dia rambut dan juga janggut Nabi SAW. Kerana di sini dia kata di sini tak sama ya. Sama. Sebab dia janggut dengan rambut juga. Kan? Dia kata apa ni, ma syanahu Allahu bisyaibi ma kana fi ra'sihi wa lihyatihi illa 17 atau 18, melainkan 17 ataupun 18 uban di rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am yunafihi. Apa? Ada. Dia kata sini, baca dulu. Dia kata wa jumi'a bainahuma bi ikhtilafil azman wa bi anna al-awwal إخبار عن عده والثاني إخبار عن الواقع فهو لم يعد إلا 14 وهو في الواقع 17 أو 18. Tapi yang kenapa na'am yunafihi? Dia kata kalau riwayat ni, dia kata kalau kerana yang pertama, kalau kita gabungkan di antara kedua riwayat semua ni, riwayat dua ni, kerana berbeza pada waktu. Wa bi anna al-awwal ikhbarun an addihi. Kerana riwayat yang kata 14 itu kalau dikira, maksudnya addihi, maksudnya dia kira sendiri di 14. Wa tsani ikhbarun anil waqi'. Manakala riwayat kedua pula yang kata 17 dengan 18 tu maklumkan dengan waqi' yang tepatnya 17 ataupun 18. Fahuwa yakni Sayyidina Anas bin Malik lam yu'adda illa 14. Beliau tak kira melainkan 14 saja, dia kira 14 saja. Wa huwa fil waqi' 17 atau 18. Tapi yang waqi'nya, yang realitinya sebenarnya ada 17 ataupun 18. Cuma yang pelik ni kenapa yang pergi jawab tadi na'am yunafihi. Kenapa? Itu tak pasti, kita tanda Allah. Allah alam ku ada cara baca lain ke apa macam. Tengok balik nanti. Terus sila nanti kita tengok lain nanti. Wa inna ma kana syaibu syainan ma annahu nurun wa waqarun lanna fihi izalat bahjati syababi wa raunaqihi. Raunak maksudnya cahaya, cantiknya. Inna ma kana syaibu syainan. Kenapa uban jadi syain? Maksud jadi suatu yang nampak menjatuhkan apa ni, macam dia syain ni maksudnya dia kata ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Syanah maksudnya dia akan jadi tak comel. Syanah ni kan Nabi sebut dalam hadis, ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah. Kelembutan ni tak akan ada pada sesuatu melainkan akan menjadi cantik perkara tersebut. Wa la yunza'u min syai'in illa syanah, dan tidak dicabut kelembutan pada suatu urusan tadi melainkan akan jadi tak elok. Jadi kerah, kasak dan sebagainya. Macam syan ni maksudnya apa? Tak upana elok. Jadi syaib ni innama kana syaibu syainan, maksudnya syaib uban ni jadi tak upana elok. Ma'a annahu nurun wa waqar, walaupun badannya terdapat nur dan juga waqar, maksudnya izzah, nampak keagungan. Dan kepada orang yang ada uban, kita tengok orang tua-tua yang ada uban, kalau kita tengok dia macam mana. Cuba tengok Masyaikh, bila ada uban di janggut dia macam mana, nampak waqar kan. Beza waktu dia janggut dia hitam saja, hitam nampak muda je. Tapi bila nampak ni macam Syekh Ahmad, orang nampak segak kan. Tunggu seorang lagi nanti. Putih habis semua ni kali tu. Macam kan. Lianna fihi izalata bahjati syababi wa runaqiha. Kenapa? Walaupun dia comel, segak, bercahaya, tetapi padanya juga menghilangkan bahjati syabab, kecantikan kemudaan tadi. Jadi dihilang dah masa muda dia. Dan juga raunaqihi. Raunak maksudnya kepemudaan dia tadi dan kecantikan dia tadi akan hilang pada waktu tersebut kerana adanya putih pada janggut dan juga jambang dia. Ataupun rambut dia begitu. Wa ilhaquhu
وإلحاقه بالشيوخ الذي يكون الشيب فيهم عيبا عند النساء. Dan juga akan menjadikan seorang tadi akan masuk bersama dengan kelompok syuyukh. Bila dah ada uban ni, dia jadi geng orang tua lah. Jadi kalau duduk dengan orang muda-muda pun nampak jadi tua lah waktu tu. Kerana dia ada uban dah. Alladzina yakunu syaibu fihim aiban 'inda nisa. Yang mana syaib ni biasanya jadi aib pada sisi perempuan. Li'annahunna yakrahanhu ghaliban. Kerana mereka tidak suka dengan uban ni biasanya. Biasanya orang perempuan dia tak suka dengan uban. Wa man kariha minhu syai'an kafar. Maka kerana tu Allah Ta'ala tidak bagi banyak uban kepada Rasulullah. Kerana siapa yang tidak suka dengan Rasulullah dengan sesuatu tersebut, maka boleh jadi kafir. Satu Allah Ta'ala selamatkan isteri-isteri Nabi daripada merasakan sesuatu yang tidak elok dalam hati mereka kepada Rasulullah SAW. Itu dalil kata Allah kasih sungguh dengan ummahatil mu'minin, sehingga dijaga hati mereka tersebut dengan perkara-perkara tersebut. Jadi kalau lah Nabi ubannya penuh, kemungkinan ada orang perempuan bila tengok ni, Allah nampak orang tua kan? Yang ada perasaan yang tak elok dalam hati pada. Bukan isteri Nabi saja, hatta orang perempuan lain pun ketika tengok Nabi takut tak suka pada waktu tersebut dengan rambut putih Nabi, maka ketika sebut dia akan jadi kafir pada waktu. Maka dijaga hati umat ini daripada berfikir yang tidak baik tentang Rasulullah. Maka dikekalkan Nabi dengan kecantikannya, dan diberikan dengan uban yang sedikit untuk menambahkan lagi waqar Nabi SAW, dan tidak menghilangkan kecantikan Nabi SAW. Faham? Terus qauluhu. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيب وإذا لم يدهن رؤي منه. Nabi SAW bila ditanya kepada Sayyidah aku bertanya, kata Simak bin Harbin kepada Sayyidina Jabir bin Samurah, dan waqad su'ila an syaibi Rasulillah, dan dia pula ditanya tentang uban Nabi SAW, uban Rasulullah. Maka kata beliau, kalau Nabi memakai minyak di rambutnya, maka tidak terlihat uban tadi. Dan kalau Nabi tidak memakai minyak, maka akan terlihat uban tersebut. Terus qauluhu. Qauluhu wa qad su'ila an syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ay wal halu annahu qad su'ila an syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waw tu waw apa? Waw hal. Waw al-haliyah. Sebab tu disebut wal hal annahu. Dan hal keadaan beliau ditanya tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jumlah haliyah. Qauluhu wa qawluhu faqala kadza bil fa'i fil usul al mu'tamadah. Jadi ni Syekh tatbik kepada kita ni. Sebab tu penting baca syarah para ulama. Sebab tu kita ni kata para ulama, antara Syekh Usamah Al-Zahri dia sebut apa, dia kata bacaan nahwu ni orang tak akan boleh digelar nahwi kalau dia tidak melengkapi beberapa syarat. Kita kan senang panggil orang nahwi kan. Itu ada syekh nahwi. Siapa dia nahwi yang sepatutnya? Nahwi ni patutnya mesti orang yang dia kuasai, dia mesti tahu qawaid dalam bahasa Arab. Yang kedua, dia mesti mengetahui tentang apa ni orang panggil apa? Macam yang pertama, dan mengetahui tentang rijal-rijal di dalam ilmu bahasa Arab. Yang ketiga, kawan-kawan dia kena mesti membaca kitab-kitab yang berkait dengan perbahasan Arab yang baru daripada keluaran Majma' Lughah contohnya. Maksud dia kena mulim dengan perkara tersebut. Dia kena baca juga buku Majma' Lughah. Sekarang Majma' Lughah dah ada sekarang ni kan. Jadi bila Majma' Lughah keluarkan bahas, dia kena baca bahas tu dulu, baru layak bagi dia untuk digelar nahwi. Kalau tidak ada, bukan nahwi, bukan hanya yang man qara'a kutuban nahwi, kutuban nahwu. Jadi ada orang kata bila baca kitab nahwu banyak ni, maka dia dikira sebagai nahwi. Tak. Dia kena tahu nahwu dengan qawaid dia kena tahu khilaf dalam nahwu berdasarkan kepada perbahasan yang disebut oleh para ulama lughah. Dia kena kenal rijal dalam lughah, dan dia kena juga kena baca apa yang telah dikeluarkan oleh Majma' Lughah, baru layak untuk dia digelar nahwi. Macam tu sekali. Faham? Jadi bila tengok di sini, bila masyayikh kita tulis macam ni, dia kata al-jumlah haliyah ni bertatbik. Jadi kita kalau nak reti nahwu, kata ulama mesti baca nahwu, kemudian kena tahu qawaid nahwu tu, kena tahulah. Lepas tu kena tahu i'rabnya, dan kemudian kena baca i'rab Quran. I'rab Quran adalah proses terakhir dalam kita cara nak tahu macam mana ulama tafsirkan dan juga
i'rabkan Al-Quranul Karim, i'rabkan Al-Quran tersebut. Dalam kadang-kadang kita mengaji i'rab, bila tengok i'rab Quran jauh terus, lain tatbik dia. Ni antara tatbik ni buku ni, mari tengok jilid 1. Ni. Ini guru saya yang tulis ni. Ini guru kami yang mulia Maulana Syekh Muhammad Hasan Osman. Hasan Osman tulis kitab ni. Ada 15 jilid. 13 jilid, 12 jilid lebih kurang. Maktabah Risalah. Ini masya-Allah. Syekh Hasan Osman ni ustaz lughah di Jami'ah Azhar Al-Sharif. Masih mengajar di Madrasah Ruwaq Jawi. Ya. Alim besar ni. Dia tulis i'rab Quran ni. Ini antara i'rab Quran yang terlengkap yang setakat ni yang moden. Sebenarnya ada i'rab Quran ulama lain tulis. Tapi ini antara yang terlengkap dia tulis. Semua dia tulis. Semua. Setiap ayat kena dengan tafsir lagi. Memang power gila kalau baca ni. Kalau baca ni dan kemudian nak tatbik senang je. Buat macam mana? Dah ada dia i'rab dah. Nak tatbik dah senang je. Buka Quran, try i'rab tengok. Lepas tu buka kitab dia tengok. Betul tak kita i'rab? Tu cara dia. Dan kita mengaji dah kitab nahwu. Dia baca Jurumiyah dah habis, baca Kawakib dah habis, kemudian naik Tanqih Az-Zahriyah. Kalau kami di Azhar di Mesir, Tariq perjalanan pengajian nahwu ni, baca Tuhfatus Saniyah, habis Tuhfatus Saniyah naik Tanqih Az-Zahriyah. Tapi sebenarnya kata ulama, Tanqih Az-Zahriyah lebih payah lagi daripada Qatrun Nada. Patutnya Qatrun Nada dulu baru naik Tanqih payah lagi katanya. Ya sungguh no? Tanqih memang bahasa dia bahasa mantik sikit. Tapi tu Tanqih tu pun dah Tanqih dah. Kalau Az-Zahriyah lagi sakan. Syekh Khalid Az-Zahri tu lagi ya. Dia masuk dengan mantik. Dia masuk dengan adabul bahsi, masuk kalau tak reti ilmu adabul bahsi, tak reti mantik, tak reti bab istilah tu, maka jadi pening terus yang dibaca. Lepas tu Syekh Muhyiddin Abdul Hamid tangkih kan. Dia buat tangkih Az-Zahriyah. Tapi kalau saya mengaji dengan Syekh Ali Soleh, ni Syekh Ali Soleh, saya mengaji dengan beliau mula Tuhfatus Saniyah. Tuhfatus Saniyah pun 4 kali baca. 4 kali khatam. 4 kali khatam baru baca kitab tangkih Az-Zahriyah. Tanqih Az-Zahriyah, kemudian naik Qatrun Nada. Lepas Qatrun Nada habis, baca pula Syudzuruz Zahab. Lepas Syudzuruz Zahab habis, baru naik Ibnu Aqil. Ibnu Aqil saya baca dengan dia 3 tahun. 3 tahun baca dengan Syekh. Jadi itu, semua tu sekali dengan kitab-kitab lain semua dekat 10 tahun. Dengan Syekh Ali Soleh. Itu di rumah dia saya 10 tahun. Saya mengaji dengan beliau. Jadi bila kita duk mengaji yang tu, kita nak kena tatbik, buka kitab ni. Ini mau nak try. Dia buka dengan alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi, yang tu i'rab dengan satu. Nak ini apa? Lepas tu ada sebahagian ayat surah apa? Khabar dia yang muruk. Ada surah tu. Tahu malam ni kita buat teka-teki kan. Teka-teki khabar. Mana mubtada dia, mana khabar dia. Cari khabar dia. Mana ni? Terus penting nahwu ni, penting sangat-sangat penting, sangat-sangat. Tak boleh ada orang kata saya nak mengaji fiqh tapi saya tak mau sangatlah nahwu ni. Saya nak ngaji fiqh, nak jadi faqih. Mustahil, faqih tak erti nahwu. Hang memang pembohong. Kalau hang reti fiqh tapi nahwu tak erti, hang memang pembohong besar. Sebab hang akan buka kitab-kitab Arab memang akan main nahwu juga. Sikit. Sebab tu share tu, cuba ambil kitab tu. Kitab Qatrun Nada, Sabilul Huda. Kitab tu mai sini. Sini ni kitab ni. Ni kitab Ibnu ni, saya mengaji kitab ni lah dengan Syekh Ali Soleh. Kitab ni kalau hilang keluar yang mata darah. Sebab tu kitab-kitab dhabit ni yang paling besar kita dalam kehidupan kita. Sebab yang tu kita ambil dengan Syekh kita. Ini ada risalah fi madhin nahwi. Risalah pada memuji ilmu nahwu. Di karangan Syekh Abdul Qadir Qassab. Meninggal tahun 1360 Hijriah. Ini disebut dalam ni. Mengaji ilmu nahwu ni apa sebab kena mengaji ilmu nahwu. Ni ada. Berapa lai lah dia tulis. Risalah fi madhin nahwi. Tu ada berapa lai lah. Ini disebut nama-nama ulama nahwu. Ni kitab berani ya. Ini yang risalah memuji nahwu. Ini kena baca dulu bagi penuntut ilmu, kena baca ni sebelum mengaji nahwu. Baru dia tahu kepentingan nahwu. Tak mengaji nahwu tak boleh, kena mengaji nahwu. Tak mengaji nahwu maksud dia kita ni macam masuk ke dalam medan, pedang tak bawa. Lepas tu duk syok seorang-seorang, dia ingat dia kuat. Pedang tak bawa, perisai tak bawa, apa tak bawa, lepas tu dia pergi perang.
Dia lihat yang geng-geng musuh duk gelak tengok dia. Yang dia duk pok tu dengan pedang panjang ni kan. Dia duk ingat dia kemah dah waktu tu. Dia nak putus tangan. Jangan. Kena baca dengan nahu. Nahu penting. Semua orang boleh baca. Semua orang boleh pakai macam Tok Guru. Tapi nak baca macam Tok Guru tak boleh. Nak pakai macam Tok Guru siapa orang boleh. Jubah 4 lapis. Sorban 32 inci kan. Tebal tu ya Allah ya Rabbi. Selempang saja orang bos satu atas bau dia 3 atas bau. Main-main baca mubtada khabar terbalik aduk habis semua. Tak boleh macam tu. Baik. Maksudnya pergi mengaji bahagian ni kita dah bahagian ni kan. Kena mengaji betul-betul. Kena main perasaan tu, minat tu untuk nak mengaji. Kerana ni semua ta'abbud kepada Allah Taala. Kerana kita mengaji nahwu ni, sebab tu kata Imam Imam Razi, dia kata apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim tu dalil mengatakan wajib kita mengaji nahwu. Bismillahirrahmanirrahim pada Fatihah tu. Fatihah tu Bismillahirrahmanirrahim tu wajib mengaji nahwu. Kenapa? Kerana Bismillahirrahmanirrahim ba tu huruf. Bismi isim itu isim. Ar-Rahman Ar-Rahim tu semua isim. Kemudian ada takdir pula. Aqra'u bi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim aqra'. Maksudnya itu fi'il. Maksudnya dalam Bismillahirrahmanirrahim tu ada fi'il yang ditakdirkan, ada isim, ada huruf. Dan ketiga-tiga ni adalah nahwu. Kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wada'i wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harf. 3 tu saja. Dan ni dalil kata beliau wajib mengaji nahwu. Kalau tidak macam mana nak tahu kata Bismillahirrahmanirrahim tu. Itu kata dia dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Itu dia kata aku kalau nak tafsir Fatihah ni saja boleh keluar 80,000 masalah. Kalau nak keluarkan sesuatu pun boleh dia kata. Tapi takut panjang dan orang suka malal. Itu orang ni suka boring kalau baca kitab panjang-panjang sangat, jadi aku pendekkan. Pendek pun panjang juga 32 jilid kan. Kitab dia pendek-pendek tu pun panjang. Semua ada. Sampai ada ulama yang yang terlalu syadid sangat dengan Imam Ar-Razi. Dia kata apa? Tafsir Fakhruddin Ar-Razi, dia kata fihi kullu syai' illa tafsir. Dalam tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi semua ada kecuali tafsir. Tafsir tak ada. Hak lain semua ada, dia kata. Nahwu, saraf, mantik, balaghah, falsafah, semua ada, dia kata. Rad Mu'tazilah, kecuali tafsir. Tafsir tak ada. Kau kata melampau sangat ni. Ada ulama jawab balik, dia kata la fihi kullu syai' ma'at tafsir. Semuanya ada bersama dengan tafsir. Tafsir pun ada, semua ada. Tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi ni macam mausu'ah. Mausu'ah yang luar biasa. Lepas tu kena mengaji bahasa Arab. Mengaji bahasa Arab ni kita akan rasa sedap lah nak masuk tu. Terus duk mengaji pun kadang-kadang masuk tu tak faham lagi. Dalil kata apa nak bagi tahu, kata kita ni lemah. Itu saja. Nak kena terus mengaji. Dia tak ada istilah berhenti mengaji. Saya baca kitab ni bukan kerana saya mengajak ni. Saya pun duk mengaji ni. Kalau kita duk rasa kita mengajak, macam kita erti semua. Tak, kita pun duk tengah mengaji dah ni. Macam ni cara nak mengaji balik pun. Nak ulang balik, tengok balik kita duk mengaji dengan masyayikh. Waktu tu nak keluar balik. Dan waktu tu lah kita akan ingat masyayikh kita. Bila kita baca tu betul ingat kat Tok Guru. Kalau tak kerana mereka tekan kat kita dulu ni, tak ingat kita benda-benda ni. Macam mana nak tahu ni hasr? Ni hasrul idhafi. Ini hasrul haqiqi. Yang ni istilah hasr. Yang ni pula iltifat. Yang ni pun semua sekali. Maksudnya nak kena lah kali. Rahimahullahu ta'ala, radiyallahu ta'ala anhum. Hafizahullahu ta'ala anhum ajma'in. Allah Ta'ala jaga mereka semua. Ta'ala rahmati mereka. Itu. Sebab tu antara adab kita dengan guru kita, setiap kali kita baca kitab kena sebut pasal mereka. Kenapa sebut pasal mereka? Kerana ni tanda syukur kita dengan nikmat Allah. Kerana mereka pintu kita kepada Allah Ta'ala. Dengan orang yang ajak kita dengan benda tu, kita kena ingat dia. Kalau tak ingat dia, siapa yang ajak kita tu? Dan antara biadab murid dengan guru, tak pernah sebut guru dia dalam kelas dia. Duduk mengajak tak pernah sebut Tok Guru. Duduk ingat dia yang sebut. Kalau cerita apa semua pasal diri dia. Tak sebut pasal guru dia, tak sandak dengan guru dia. Ada orang kata, dia cerita pasal Tok Guru, nak tunjuk kata dia seorang guru. Dah. Bukan sebab tu. Sebab kita berguru yang kita jadi rasa seronok dengan sebut nama guru kita. Nak abang kata bukan kita baca buku sendiri. Kita tak boleh cerita sangat pasal guru kita, tak jadi riak. Itu Imam Bukhari, kitab Sahih Bukhari, qala haddatsana fulan la urid an anshurahu. Annahu yuaddi ila riya. Kata saya tak boleh nak cerita pasal Tok Guru saya ni, kalau takut cerita jadi riak pula. Lepas tu Tok Guru saya pun dia telah riwayat daripada seorang lelaki juga, tapi dia pun tak boleh cerita juga sebab takut riak.
Tok guru dia pun riwayat pada tok guru dia pun tak ada cerita juga sebab takut riak. Lain kali jadi apa sanad tu? Jadi penin. Tak tahu sanad apa. Nah. Mereka cerita pasal guru depa untuk nak bagi tahu apa? Oh, rupanya dia ambil dengan Syekh Ali Soleh. Oh, Syekh Ali Soleh makruf lah. Alim besar nahu di Azhar, mengajar di Masjid Azhar Syarif. Nah. Yang ni ambil fiqh dengan siapa? Ambil fiqh dengan Maulana Syekh Ahmad. Ambil fiqh dengan Syekh Abdul Aziz Syahawi. Oh, ini Syekh Syafi'iyah fil Azhar Syarif. Nah, Syekh Ahmad Mamduh ahli Majlis Fatwa Mesir, kerajaan Mesir, bukan orang kecil. Oh, rupanya dia ambil sanad dia dengan Syekh Ali Jumaah ni bekas mufti Mesir. Tak apa. Ni kalau dia ambil dengan, saya telah mengambil dengan seorang namanya Ibrahim. Ibrahim mana tu? Tak hebat. Ibrahim mana? Seperti Ibrahim mana apa long ni? Ambil mana ni? Ada tengok tu dia duduk kampung dekat Mesir ni Wahabi. Duduk jelah kampung mana orang tak kenal. Ya ada macam tu. Ada seorang ni dia cukup marah kalau saya duduk sebut nama guru saya. Dia kata asyik sebut nama guru dia ya. Duduk beli ya. Kan? Macam kita tak ada tu guru. Lepas tu kita tanya dia, siapa tu guru dia? Hebat. Saya tak ada hebat nama tu guru saya takut riak. Kita pun cari je dulu. Lah, rupanya Wahabi. Duduk mengaji kat belah Kafar Syekh dekat Tontoh. Patut tak hebat. Kawan tu pula duk ajak apa? Duk ajak berubat ya. Tu mengaji dengan Abdul Wahid Salam Bali. Wahid Salam Bali duk berubat orang ya. Baca ruqyah berubat orang ya. Mai kok mana baca tafsir ni. Habis bid'ah semua orang. Maulid bid'ah, syirik, kufur dalam radio dia sebut dalam dia punya ni. Tapi kitab dia tersebar di sini. Wahid Salam Bali perubatan Islam semua kali boleh Islamkan jin. Masjid dia di Tontoh tu saja pun nama dia apa dia? Masjid Ibnu Taimiyah. Oh, zakat masjid dia. Lepas tu dia ada buku dia pernah tulis. Dia kata dia pernah jin Islamkan 2 jin kafir besar. Tu ada lah kawan kita pernah pi jumpa dia. Tanya dia jin yang kata Syekh kata bagi Islam tu duduk kat mana? Tu ada belakang dia. Duk jaga mimbar masjid dia. Geng dengan jin-jin dia. Ngaji dengan Wahid Salam Bali apa semua kali. Lepas tu patut tak mahabat kat kita. Kita kena mengaji apa dengan Wahid Salam Bali? Mengaji fiqh. Gila ke apa? Fiqh apa dia ada? Dia bukan mengaji dengan guru pun. Nah, bila kita kata macam tu, dia tahu, oh, dia seorang je Syekh. Dia orang lain semua tak mengaji. Lah betul ya? Apa habaq dengan Syekh dia siapa dia? Dia gitu. Buat ni letih. Kita cerita guru kita, dia kata kita nak tahu usik agama ni kena siqah. Kan? Inna hadha ilma dinun. Ilmu ni agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Tengok dengan siapa kamu ambil agama kamu. Barulah tahu kamu punya jalan kehidupan macam mana. Tengok awak kasar pelik sangat ni. Oh, rupanya tok guru dia jenis tu. Tok guru dia memang jenis apa ni kapiak orang. Ma'ruf dah. Tilmiz suratul syekh. Anak murid ni cerminan guru dia. Tok guru jenis duk kapiak orang. Dia pun kapiak orang. Tak boleh tengok kalau tak kapiak tak sedap dia kata. Mana boleh mengajak tak kapiak, tak boleh kena kapiak. Nah. Tok guru kerja duk pelekeh Nabi. Nah. Macam mana anak murid nak pertahan Nabi? Tok guru duk pelekeh Nabi. Kali nak keluar anak murid pertahan Nabi, agungkan Rasulullah. Mana boleh? Kenapa kita baca kitab Syama'il? Setiap bacaan kita ni Nabi tinggi daripada segala sesuatu. Sesuatu tu maksud dia di kalangan makhluk Allah Ta'ala, Nabi yang tertinggi. Tak? Kenapa? Kerana guru kita ajak macam tu. Syekh Husri kalau baca, tak ada dia kona melainkan ke Rasulullah. Bacalah apa pun dengan dia. Macam juga Syekh Ali Jumaah. Macam juga Maulana Syekh Ahmad Mamduh. Macam juga Syekh Abdul Aziz Syahawi. Macam juga Syekh Ali Soleh. Macam Syekh Jamal Faruq. Nah, macamlah Syekh Muhammad Said Hambali. Semua kalau pergi mana pun Rasulullah. Habis, semua Rasulullah. Ahli Mesir macam tu. Macam mana? Siapa yang mengaji dengan Habib Omar? Tengok yang keluar daripada mulut dia apa dia? Semua hubbillah, hubbil Rasul SAW. Ada anak murid Habib Omar kapiak orang. Ceramah kapiak. Tak. Kerana Habib Omar tak macam tu. Anak murid keluar pun macam tu. Macam dia. Tenang, relax. Orang kecam pun, tak ada masalah apa. Nah, dia kecam-kecam, maksud dia kenal kita. Orang ni makin duk cari salah kita, maknanya dia duk kenal kita. Lagi duk cari salah kita, maksudnya dia tahu kata kita ni ada sesuatu yang menyebabkan dia nak kena padamkan cahaya tu. Jadi kita kena tenang. Kenapa? Kerana dia yang kalut. Dia yang tak tenang. Kita relax biasa ya. Kena macam tu sepatutnya. Siapa yang ajak kita ni? Ambil pada mana? Pada guru kita. Sebab tu perlu guru. Kalau tak ada ni kita tak boleh baca ni. Sebab tu kamu jangan heran bila tengok ada orang duk hentam Imam Ibn Arabi duk kata kafir dekat para ulama dan sebagainya. Kita tahu dah
Hujung sekali, apa dia? Sama ada tak ada guru, ataupun guru dia macam tu. Tapi yang kuat tak ada guru. Akhirnya tak ada guru murabbi. Dan kita tahu, rupanya tarikat semua bid'ah. Tarikat tak bawa kenal Allah Ta'ala. Faham lah. Baru makin buka lah dia punya pekong dia. Sikit masa lagi ya. Sikit masa lagi terak habis semua. Ya, dia berkeli sama-sama mereka. Dia tengok berkeli sama-sama ni. Lah ni pakat tak ingat lagi kan. Lepas ni berkeli, sama-sama mereka pun berkeli. Jadi, lepas tu tenang saja. Tenang saja, relax. Kita, orang duk kata-kata kita buat maulid. 25 bulan ni buat maulid. Ya. Makan nasi kambing. Betul dia duk maki, makan nasi kambing lagi. Dia pun maki, buat lagi maulid. Mengaji lagi. Sampai dia tension tak tahu nak kata apa. Senang. Sebab tu lagi orang marah kat kita, lagi kita mengaji sampai lagi dia nak marah tak boleh nak buat parah. Itu sepatutnya. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung malam ni insya-Allah. Ni kita ada jamuan sikit. Sebenar hari birthday anak saya, Muhammad Abu Nur. Dan ni bid'ah, tidak pernah dibuat pada zaman Rasulullah. kita doa moga-moga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, diberikan kebaikan kepadanya, dan kemudian dijadikan dia pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama insya-Allah. Walaupun duk buah-buah pun jadi ulama insya-Allah. Kita baca Fatihah dengan niat qabul, diberikan kesihatan, keselamatan kepada kita semua dan kepada zawiyah dan umumnya. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah tadi ada orang mai bagi geran tanah lagi. Ya. Bagi tanah pula kat tepi tu. Zawiyah. 2 relung lagi bagi. Mai bagi geran terus. Kata Ustaz ni saya nak bagi wakaf tanah. Tu bagi tanah tepi tu ya. 2 relung tanah bendang. Mai bagi terus geran tadi. Alhamdulillah ni berkat semua yang hadir ni. Berkat Syama'il, berkat yang hadir ni, semua yang main ni ikhlas kerana Allah Ta'ala. Maka dengan berkat ikhlas semua kita ni, walaupun yang guru tadi mungkin tak pernah ikhlas manakah, tapi yang sebabkan ada ramai-ramai yang pencinta ni ikhlas semua sekali, maka Allah Ta'ala bagi kebaikan tersebut. Moga Allah bagi kebaikan kepada orang yang mewakafkan pun semua sekali. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah.